Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak kongsikan sedikit pengalaman aku menggunakan peranti daripada Realme, iaitu Realme GT Neo 3. Dan video hari ini agak special sebab ini merupakan smartphone pertama daripada Realme yang aku gunakan. Sebelum ni aku tak pernah terfikir pun untuk gunakan telefon diorang sebab design yang Realme gunakan dulu agak serabut dengan tulisan Dare to Lead yang besar-besar dekat belakang tu. Memang phone Realme dulu bukan pilihan utama akulah. Namun akhirnya Realme dah insaf dan aku agak berpuas hati selama aku gunakan Realme GT Neo 3 ni. Dan tak buang masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Pertama sekali aku nak cerita dulu mengenai rekaan luaran yang dia ada. Dan seperti yang aku cakap tadi, akhirnya Realme pulang ke jalan yang benar. Kali ini kita boleh nampak yang Realme mengetengahkan rekaan yang sesuai dengan pelbagai golongan. Dan bagi pendapat aku, rekaan yang GT Neo 3 ni guna memang cantik, design dia nampak sporty and premium. Tambahan pula, stripe dual line yang ada dekat bahagian back panel ni pun menjadikan Realme GT Neo 3 nampak seperti design yang ada pada kereta lumba. Kalau korang pernah tengok kereta Ford Mustang yang klasik tu, yes, rekaan dia memang lebih kurang, nampak style gila bila Realme gunakan rekaan macam ni sebab dia sesuai dengan perkataan GT yang dia ada. Dan untuk keseluruhan design yang peranti ni guna, bagi aku tak ada masalah. Aku nampak cantik je rekaan yang digunakan. Dan bila aku tunjuk dekat kawan-kawan aku pun, diorang macam impress. Memang boleh nampak lah yang muka diorang tu impress gila dengan rekaan yang peranti ni ada. Sebab dia nampak stand out, dia nampak menyelah sikit berbanding telefon yang biasa kita tengok. And then kemudian aku pun suka dengan tulisan Dare to Leap yang ada dekat telefon Realme sekarang. Dia nampak lebih kemas, nampak lebih minimalis. Dan secara overall, macam aku mention tadi, aku rasa tak ada masalah pasal design yang peranti ni guna. Telefon ni pun sedap untuk digenggam walaupun Realme GT Neo 3 ni besar, tapi dia bukanlah sebuah phone yang berat. Yang mana dia mempunyai berat serendah 188 gram sahaja. Jadi bila korang guna sebagai phone harian, memang kerasa selesa. Dan untuk pengetahuan korang, peranti ini tidak mempunyai bicu audio 3.5mm, namun dihadir dengan sokongan setup stereo speaker. Dan bagi aku, kualiti stereo speaker dia memang mantap, audio dia jelas, vokal apa semua memang sedap untuk didengar. Cuma aku perasan yang setup stereo speaker dia ni macam tak balance sangat. Dia lebih kepada bahagian bawah, mungkin boleh cakap yang speaker bawah dia dalam 60%, dan selebihnya dekat atas lah. So memang tak balance. Dan satu lagi, dia punya speaker ni tak kuat sangat. Kalau aku buka 50%, dia tak sama kuat macam smartphone yang lain. Tapi dia sebenarnya mampu je untuk berikan kualiti audio ataupun kualiti stereo speaker yang cukup memuaskan. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. Dan beralih ke bahagian hadapan pula, peranti ini menggunakan paparan jenis flat dot display, panel jenis AMOLED berukuran 6.7 inci dengan resolusi Full HD+. Dan skrin ini juga ada refresh rate setinggi 120Hz, turut hadir dengan touch sampling rate setinggi 1000Hz, turut menyokong 1 billion colors berserta HDR10+, dan skrin ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan aku akui, skrin yang peranti ni ada memang sebuah skrin yang mantap. Kalau yang dihasilkan cukup vibrant, cukup vivid, dia ada warna yang boleh menawan hati kita, and then dia punya viewing angle pun sangat cemerlang. Dan apa yang aku paling suka dengan skrin hadapan dia adalah skrin dia menyokong wideband level 1. Jadi kalau korang ni macam aku yang kaki Netflix, korang akan rasa puas hatilah dengan skrin yang peranti ni guna. Dia mampu untuk memaparkan kualiti skrin ataupun kualiti video yang setanding dengan level dia. Dan satu lagi, disebabkan dia hadir dengan refresh rate setinggi 120Hz, skrin dia memang smooth. Bila korang scroll dekat home, dekat social media dan sebagainya, memang boleh rasa kelancaran skrin 120Hz tu. Cuma apa yang aku perasan, walaupun kita dah hidupkan fungsi auto select untuk refresh rate dia, dia masih bukan sejenis variable refresh rate lah macam apa yang ada dekat GT2 Pro. Lepas tu bercakap pasal skrin hadapan dia lagi, dia guna in-display fingerprint scanner, dan bagi aku, fingerprint scanner dia memang sangat responsif, sangat mantap, cukup kemas untuk detect jari kita, dan aku boleh bagi rate dalam 9/10. Sebab setiap kali aku nak unlock telefon ni, memang laju je, dan dia pun boleh tangkap lah cap jari aku dengan baik.
Cuma selama aku gunakan Redmi GT Neo 3 ni, ada 3 perkara yang bagi aku merupakan kelemahan lah pada skrin hadapan dia. Tapi mungkin kelemahan ini sekadar minor sahaja. So yang pertama, dia punya kedudukan in-display fingerprint scanner ni agak rendah. Jadi setiap kali korang nak unlock telefon ni, korang kena struggle sikit ataupun korang kena twist cap jari korang supaya korang boleh unlock telefon ni. Dan yang kedua, aku sebenarnya tak pasti berapa kecerahan nits yang ada dekat peranti ni. Dan so far bila aku gunakan Redmi GT Neo 3 dekat luar, aku terpaksa naikkan brightness level dia lebih daripada separuh. Barulah skrin dia nampak cerah dan sesuai untuk digunakan di bawah cahaya matahari. So boleh kata yang kecerahan nits dia tak berapa bagus sangat lah. Dan last sekali macam aku mention awal tadi, skrin dia ni support HDR10 Plus punya content. Tapi bila aku check playback spec dekat Netflix, dia bagi tahu yang Redmi GT Neo 3 ni tak support pun HDR punya content. So aku pun kurang pasti sama ada masalah ini berkait dengan masalah hardware ataupun software. Cuma aku berharap yang masalah HDR support ni boleh diubahlah melalui software update yang akan datang. Dan itu je lah kalau aku nak komplain pasal skrin hadapan dia. Lain-lain memang tak ada masalah. Redmi GT Neo 3 ni mempunyai skrin yang mantap dan sangat praktikal untuk penggunaan media consumption. Dan memandangkan sekarang ni kita tengah bercakap mengenai sebuah phone gaming, kita mestilah kena cerita pasal spek dalaman dia kan. So untuk spek dalaman, Redmi GT Neo 3 hadir dengan chipset yang terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 8100 5G, hadir dengan RAM sebesar 8GB RAM jenis LPDDR5 dan ada storan dalaman berkapasiti 256GB dengan memori UFS 3.1. So kalau bercakap mengenai chipset daripada MediaTek ni, rata-rata kebanyakan orang rasa macam risau ataupun was-was lah dengan prestasi dia kan. Tapi mengikut pengalaman aku gunakan peranti ni sebagai phone harian, sekali pun aku tak pernah mengalami sebarang masalah mengenai prestasi dia. Aku cukup kagum dengan chipset daripada MediaTek sekarang, dia punya performance memang tip-top dan kalau aku nak main game pun tak ada masalah. Macam sekarang aku agak addicted dengan game Apex Legends dan aku boleh puji sebab prestasi yang ada dekat telefon ni memang top notch dan boleh kata yang chipset MediaTek 8100 5G ni setanding jugalah dengan Snapdragon 888 yang aku pernah guna dulu. Lepas tu kalau nak cerita pasal tahap kepanasan ni pun aku rasa okey je, memang tak ada masalah sebab peranti ni hadir dengan stainless steel Vapor Cooling System Max. Panjang betul nama dia. Yang mana dia boleh kekalkan tahap suhu supaya telefon ni tak rasa panas sangat. Dan so far bila aku main game, aku masih boleh rasa tahap kepanasan dia. Tapi panas dia just kategori suam, dia tak terlalu panas sangat. Dan bila aku check dekat Redmi punya system status, jaranglah peranti ni nak capai lebih daripada 45 darjah Celsius. So memang puas untuk main game dekat smartphone ni, aku cukup enjoy. Tak kisahlah korang nak sumbat game apa sekalipun, dia boleh perform bagaikan sebuah peranti yang premium. Cuma disebabkan dia guna chipset daripada MediaTek, korang pun tahu yang chipset MediaTek ni lambat gila nak fully optimize kan. Lagi-lagi kalau berkait dengan setting grafik. Contoh macam PUBG Mobile, setting paling tinggi yang korang boleh dapat hanyalah Smooth Extreme sahaja. Dia tak support pun HDR Extreme macam apa yang ada dekat Snapdragon punya chipset. So agak lemah sikit dekat situ dan boleh kata yang Redmi GT Neo 3 ni dia punya setting grafik setanding dengan phone mid-range lah. So memang tak best kalau korang pentingkan benda tu. And then kalau korang ada kad Touch 'n Go NFC yang baru tu, korang juga tak perlu risau sebab peranti ni juga turut menyokong fungsi NFC. Jadi katakan kalau korang nak tambah nilai ke, nak buat apa-apa ke, yes memang boleh je untuk guna NFC yang ada dekat Redmi GT Neo 3 ni. Kemudian untuk prestasi bateri pula, Redmi GT Neo 3 hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dan sepanjang aku gunakan peranti ini sebagai daily driver, aku sangat berpuas hati dengan prestasi bateri dia. Sebab aku boleh dapat screen on time sekitar 6 jam untuk sehari secara konsisten. Dan kalau aku tak main game selama seharian, SOT dia boleh capai sehingga 7 atau 8 jam sehari. So agak impresif jugalah prestasi bateri dia. Memang kalau pakai dari pagi tu sampai ke malam lah dia boleh lepas. Jujur aku cakap yang aku puas hati untuk pakai Redmi GT Neo 3 ni. Dari segi charging pula, untuk market Malaysia, Redmi Malaysia hanya bawa masuk satu varian saja, iaitu 80W. Dan hari itu, macam biasa aku ada test, yang mana dia hanya perlu mengambil masa sekitar 35 minit sahaja untuk full charge. Dia tak terlalu konsisten sebab ada masa dapat 32 minit, ada masa lain dapat sekitar 40 minit. So depends jugalah kepada berapa persen korang mula charge. Dan bagi aku, fast charging 80W ni pun dah cukup laju. Mungkin ada orang lain, dia rasa 30 minit tu macam lama kan. Dan ada orang yang akan lebih memihak untuk memilih fast charging yang lebih tinggi. Tapi bagi aku lah kan, 80W ni pun dah cukup dah sebenarnya untuk keperluan harian. Contoh kalau aku bangun pagi, aku pergi mandi, sarapan apa semua, tahu-tahu bateri dia dah full. So masih kategori okey lah sebab tak perlukan masa yang terlalu lama untuk charge penuh. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So peranti ini hadir dengan 3 setup kamera. Dia ada lensa utama 50MP dengan Sony IMX766, lensa ultrawide 8MP dengan 120° dan turut hadir dengan lensa makro 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 16MP. So untuk setup kamera dia ni, aku pun tak faham kenapa Redmi nak sangat letak lensa makro tu. Memang useless gila lensa makro ni. Lebih baik Redmi upgrade je lensa ultrawide tu jadi lebih baik. Sebab dia lagi berguna kan. Tapi nak buat macam mana, benda pun dah jadi, benda pun dah siap, kita layan je lah. Dan untuk hasil gambar dia, aku cuma boleh puji dekat lensa utama 50MP yang digunakan. Sebab secara overall, gambar yang dihasilkan memang mantap, kualiti gambar dia superb, dia punya dynamic range pun cemerlang, dia mampu untuk counter cahaya supaya gambar tu tak terlalu overexpose. Dan bagi aku memang cun je hasil gambar daripada
lensa utama dia ni. Cuma aku perasan yang gambar dia macam oversaturated sikit, dia nampak terlalu vibrant sampaikan gambar tu nampak kurang natural. Aku rasa mungkin image processing ataupun ISP daripada Redmi memang macam ni kot. But still bagi aku, hasil gambar daripada lensa utama dia cantik je dan kamera dia pun mampu untuk berikan kualiti gambar dalam kadar yang memuaskan. Untuk lensa ultrawide pula, bagi aku biasa, dia memang tak ada color shifting yang over sangat antara lensa utama dengan lensa ultrawide. Tapi details pada gambar nampak kurang baik sikit. Mungkin disebabkan penggunaan megapiksel yang terlalu rendah, so gambar yang dihasilkan pun nampak kurang jelas. Lepas tu kalau nak cerita pasal penggambaran waktu malam pula, bagi aku tak ada masalah. So far okay. Fungsi night mode dia cukup memuaskan hati aku. Memang cantik je gambar dia hasilkan. Dan fungsi night mode ni pun mampu untuk cerahkan gambar dengan baik. Even kalau kita ambil gambar objek sekalipun, dia boleh deliver kualiti gambar yang cukup memuaskan. So bagi aku fungsi night mode dia memang tak ada masalah. Dan untuk video pula, peranti ni ada keupayaan untuk merakam video sehingga resolusi 4K 60fps dan aku sangat sarankan untuk korang turunkan sikit resolusi kepada 1080p. Sebab video 4K dia serius gegar teruk, aku pun pelik kenapa stabilization dia teruk sangat sampai macam ni. Memang tak boleh nak buat bincang punya, so better untuk kekal je dekat resolusi 1080p sebab yang tu lagi baik sikit berbanding video 4K. Dan secara keseluruhan, kalau nak cakap pasal setup kamera dia, bagi aku tak ada masalah. Aku pun suka dengan keputusan Redmi yang meletakkan sensor Sony IMX766 dekat telefon ni sebab dia serba sedikit menjadikan Redmi GT Neo 3 bukanlah semata-mata pada prestasi gaming, tapi dalam masa yang sama dia kira balance. Dia sesuai untuk digunakan sebagai phone harian dan dia juga mampu untuk hasilkan gambar dengan baik. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sebenarnya pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan aku harap video kali ni membantu korang. Mungkin korang masih keliru sama ada patut beli ataupun tidak. Jujur aku cakap korang beli je kalau korang nak. Memang Redmi GT Neo 3 ni antara peranti yang berbaloi dengan harga jualan dia. Dan jika korang berminat, korang boleh dapatkan Redmi GT Neo 3 pada tanda harga jualan rasmi RM2,099 untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB untuk storage dalaman. So memang satu tanda harga yang kira berbaloi jugalah dengan apa yang dia ada. Dan selama aku gunakan, aku cukup selesa untuk jadikan Redmi GT Neo 3 ni sebagai phone utama aku dan memang aku enjoy je untuk gunakan telefon ni. Cuma aku pelik, kenapa dekat Facebook sekarang ramai gila nak jual semula telefon ni lepas orang pakai. Aku tertanya-tanya juga sebab aku guna sendiri kan. Dan so far aku rasa tak ada masalah yang teruk sangat pun. So pelik jugalah kenapa orang lain jual semula. Kalau korang tahu kenapa, korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Dan seperti biasa, jika korang berminat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.